بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Kamar Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Si Tukang Cerita. Anda bersama dengan host anda sekali lagi, Acap Si Tukang Cerita, dalam rancangan podcast Kamar Remang. Podcast yang akan membawakan kepada anda kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah mistik untuk anda semua yang menggemari kisah-kisah tersebut. Jadi kepada anda yang dah subscribe dan dah like, share semua tu, Acap ucapkan terima kasih dan Acap sangat-sangat menghargainya. Dan kepada anda yang mungkin baru saja jumpa dengan channel Si Tukang Cerita ni, selamat datang Acap ucapkan, dan Acap harap anda boleh tekan butang like, share dan subscribe tu supaya channel ni dapat lebih berkembang lagi di masa akan datang. Alright gang? Malam ni Acap tak keseorangan. Acap bersama dengan salah seorang kita punya regular caller, dan dia dah berada di talian sekarang. Sebelum kita berborak ataupun mendengar kisah-kisah seram daripada kita punya caller ni, Acap nak bagi tahu dengan anda semua di mana penaja utama kita, Hantu Cookies, telah kembali geng. Setelah lebih sebulan mendiamkan diri. Mungkin dia tengah upgrade ataupun dia tengah buat cookies-cookies yang baru. Jadi malam ini sekali lagi rancangan ini ditaja oleh Hantu Cookies. So kalau korang nak dapatkan Hantu Cookies, korang boleh cari link dia dekat description box dekat bawah ni. Rasa premium geng. Rasa premium, dijamin dibuat di rumah, homemade. Dan rasa dia memang kalau makan memang meremang lah. Alright. Jadi itulah dia pesanan daripada penaja kita, Hantu Cookies. Jadi tak nak buang masa lagi, jom kita bersama dengan Rizal Seram Kelam. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Tergagap-gagap aku hari ni. Sihat alhamdulillah. Suara clear suara? Suara clear alhamdulillah. Aku tergagap-gagap hari ni bro, nak cakap dah lama tak ada caller kan. Tu lah. Kan. Alright gang, inilah dia Rizal Seram Kelam. Dah beberapa kali dia berkongsikan kisah-kisah seram beliau ataupun kisah-kisah yang diceritakan kepada dia, dan kisah-kisah dia boleh tahan. Semua kata cerita dia best. Semua kata cerita dia seram-seram. Kan? Tapi malam ni saya dipahamkan bro Rizal kita nak bagi cerita yang lagi seram. Betul tak bro? Betul. Ini semua cerita yang kalau siapa yang tengok video last tu, cerita yang dekat sekolah asrama adik aku tu kan. So ini cerita dia ada empat cerita. Semua cerita yang di sekolah tu. Oh, semua cerita dekat sekolah tu. Kira memang episod untuk sekolah tu lah ni. Edisi khas edisi khas untuk sekolah asrama. Itu kena beritahu kan, negeri beritahu negeri lah, tapi tak boleh beritahu daerah ke apa, orang tahu kan. Alright. Sekolah asrama penuh di Kelantan. Di Kelantan bro Okay bro. Aku rasa penonton semua dah tak sabar nak dengar cerita kau ni. Jom kita teruskan ke kisah yang pertama bro. Kisah pertama, okey. Cerita ni dia diceritakan oleh senior adik aku kepada adik aku lah. Adik aku pun sampai kat aku. Okey, cerita ni awal 90-an berlaku. Sekolah ni kalau siapa yang dah dengar video last ni, sekolah tempat adik aku ni orang kata bekas kawasan paya, ada hutan belakang kan. Masih ada paya lagi semua. Dan sekolah ni, kawasan tu dulu bekas orang kata tempat askar Jepun. Keganasan askar Jepun. Ada mangsa ramai kena campak kat paya tu. Lepas tu dia orang punya apa orang panggil ni, camp dia pun ada dekat-dekat situ. Jadi bila
bila dah ni dia buat sekolah pula sekarang. Jadi tu lah untuk orang kata background lah. Siapa yang tak pernah dengar lagi cerita ni kan. Yang video lepas. Okay. Tahun awal 90-an lewat 80-an ni, ada aku bercerita aku dulu banyak orang kata berlaku histeria gangguan. Lepas tu histeria ni pula banyak yang berjangkit-jangkit sampai lelaki pun kena. Dia bukan perempuan je. Okay, masa tu orang kata zaman-zaman tu aku tak pernah sekolah asrama. Aku tak tahu macam mana. Tapi zaman awal 90-an tu orang kata jenis lepas prep orang panggil. Lepas prep belajar, lepas tu mestilah ada 2-3 orang senior budak-budak lelaki turun pergi kantin ke pergi mesin air. Orang kata nak cari apa? Bukan mesin air, apa mesin jajan, mesin apa semua tu lah. Turun daripada asrama jalan-jalan biasalah kan. Okay. Nak jadikan cerita ni, ada 3 orang lelaki tau, budak form 5. Okay. Okay, jalan turun asrama nak pergi ni, dia nak pergi kantin. Okay, kat kantin tu lah ada yang mesin, aku tak pasti ada aku cerita tu, mesin air ke mesin jajan. Aku tak lupa lah. So dia orang beli, balik. On the way balik tu, okay, kantin ke bangunan asrama, dia kena lalu susu gajah tau. Okay, susu gajah tu kat tepi kiri kanan susu gajah tu adalah padang sikit. Lepas tu ada pokok ada pokok kelapa, ada pokok angsana, pokok-pokok yang besar, macam ada pokok renek. Macam orang kata pemandangan standard lah kalau ada taman-taman dekat sekolah kan. Okay. 3 orang ni balik, on the way balik tu tiba-tiba dia orang dikejutkan ada benda yang jatuh berdentum atas bumbung. Berdebang. Atas bumbung? 3 kali atas bumbung. Okay, dia orang mula-mula tu macam lari lah. Punya apa yang jatuh? Jatuh, gedebung, lepas tu bergolek, jatuh atas tanah. Bunyi yang gedebuk. Lepas tu bila diorang lari tu, dia macam nampak lah benda tu jatuh bergolek kan. Ada 3 objek. So 3 student, 3 objek jatuh. So budak lelaki senior form 5 dia bukannya takut tapi biasa lah kalau dah jiwa lelaki ramai, dia orang macam tengok apa benda yang jatuh tu, buah kelapa ke apa kan. Dia orang pun pergilah menyiasat benda tu dekat semak berhampiran dah jatuh bergolek kan. Lepas tu dia orang pergi tu nampak tau ada macam 3 objek berbentuk bulat sfera kan, terselit-selit dekat semak. So dia orang nak pergi dekat tengok, buah kelapa kot. Lepas tu seorang ni pergi quest pakai kaki. Dia quest, dia orang kata quest macam ni lah, benda tu dia bergolek. Dia quest pakai kaki bergolek. Ada muka, mata, hidung, kau biar mulut. Betul kau. Benda bulat tu. Ada rambut panjang, rupa-rupanya 3 kepala yang jatuh. Yang jatuh atas bumbung tadi tu 3 kepala? 3 kepala. Jatuh atas bumbung bergolek. Lepas tu orang kata budak-budak remaja naluri tu ingin tahu, nak pergi tengok. Seorang tu pergi quest pakai kaki. Dia quest benda tu bergolek, ambil kau muka. Lepas tu muka tu mata tutup mula-mula. Lepas tu dia buka. Time tu dia bergolek, dia terbuka. Biasa time tu 3 orang tu memang terabur lah lari. Benda macam tu orang pergi apa? Bercempera tadi. Benda tu dia quest. Lepas tu muka tu mata dia terbeliak dia quest. Dia mula tu jatuh bila tempat tu gelap. So bayangkan buah kelapa ke apa, dia orang tengok benda ni macam tu golek kan. Quest pakai kaki. Bila quest pakai kaki, benda tu bergolek kan. Bergolek baru mendedahkan muka kat objek tu kan. Tapi mata dia tertutup. Bila dah ni terbuka. Faham tak? Kau boleh bayangkan kan? Bye 3 orang tu lari. Mana tak terkabur. Aku lupa ada satu part yang tertinggal. Dia dah quest pakai kaki, nampak dah kepak muka. 3 objek tu lain tu semua kepala juga. Bila dia tengok ada 3 kepala. Satu yang digolekkan pakai kaki tu rambut panjang. Yang 2 lagi? Yang lain tu ada rambut pendek pun. Tapi dia memang confirm cerita tu ada 3 kepala. Memang terabur lah macam apa lah. Memang tak cukup tanah lari. Yelah. Okay. Bila
lepas dia orang balik asrama tu dengan cuaknya, dengan apa, ya orang kata dah macam kena sergah apa semua. Start tu dia orang histeria tau. Dan yang menariknya, yang start histeria tu lelaki. Yang aku cakap 3 orang ni kan. 3 orang lelaki tu histeria. Lepas tu dia berjangkit orang yang kat dalam, yang macam yang dalam asrama tu, yang tenangkan dia orang kan, sabar mengucap tu. Dia orang pun berjangkit satu, seorang sampai dia meleret ke asrama perempuan. Lepas tu dekat asrama lelaki ni, bukan semualah. Macam yang dekat-dekat tu kena ada dalam apa, masuk dalam 4-5 orang, lepas tu dekat 10 orang macam tu. Jadi yang tak kena histeria ni tengah cuak, tengah terpinga-pinga kan. Apa yang berlaku kan. Lepas tu diorang pula ni dikejutkan histeria dari asrama perempuan. Macam berbelas-belas perempuan menjerit serentak. Macam mana nak settle? Malam tu memang menjerit-jerit sekolah tu. Memang nak apa, ustaz, warden, ustaz, cikgu semua datang. Diorang setiap kena panggil apa ni, yang dekat kawasan sekitar sekolah tu kan, perkampungan tu ada masjid apa semua. Ada imam ke, so panggil lah, mana yang boleh bantu panggil, mana semua yang dia boleh. So berubat apa, pergi apa semua. Diorang bila dah okey, diorang ceritalah pasal kepala apa semua kan. Pergi lah check kat kepala bergolek apa semua, tak ada. Biasa lah. Biasa lah, standard lah tu. Dekat tempat tu dia check balik tak ada Dah tak ada lah. Biasa lah. Itu antara cerita yang popular lah. So jadi start malam tu, jarang lah ada student malam-malam jalan dekat Busuk Gajah. Dah jadi takut jumpa kepala lagi. Jadi legend kan, orang kata pantang larang dia. Tapi seram lah weh, kau quest pakai kaki pula. Alright geng, Acap dah tak sabar nak dengar kisah kedua si Rizal ni. Jom kita dengar kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni dia bukan panjang lah. Dia tak pendek macam tadi, tak panjang lah. Tapi dia ni, cerita ni pula ni direct. Ini yang direct adik aku ada kat tempat kejadian. Okay, right. Bukan cerita pasal, bukan cerita pada sini-sini apa. Ni cerita yang adik aku sendiri ada. Okay, masa tu adik aku dah form 5, dah hujung tahun lah, dah nak habis kan. Masa tu dah lepas SPM. Dah habis, so enjoy. Memang diorang enjoy. Ya, dah lepas kandang kan semua. Dah tak payah fikir periksa apa semua. Okay. So kerja diorang kat sekolah tu buat jamuan, makan, main apa semua kan. Okay, adik aku ni dulu dia join cadet police. So jamuan akhir tahun jamuan akhir tahun cadet police ni diorang buat lepas dia jamuan makan malam. Tapi dia punya event tu start lepas asar. Okay, adik aku ada lah sekali semua dengan kawan-kawan dia semua. Dan diorang jemput polis yang polis betul lah, yang polis tempatan dekat sekolah, dekat area kampung tu. Okay. Jadi diorang punya ni apa, tetamu terhormat. Sebab adik aku kan kadet polis kan. Okay, polis tu aku tak tahu pangkat apa, tapi pangkat besar kat balai tu kan. Pergilah. Okay, sepanjang jamuan tu, lepas asar tu biasalah ada macam jamuan, ada apa orang kata, ada pertunjukan apa, tarian apa orang panggil ni, ada tarian lah apa semua, biasalah. Lepas tu masa maghrib berhenti kejap, solat apa semua. Lepas solat maghrib tu baru makan. Lepas tu masa makan tu adalah macam apa, ucapan apa, ada persembahan, aku lupa apa semua, tapi habisnya tu lepas isyak. Okay. Lepas isyak. Habisnya lepas isyak tu pun tak ada lewat sampai pukul ni. Dalam pukul 10, 9 tu habis lah, dah bersurai. Lepas tu, adik aku ni pula dalam dia punya cadet polis ni, dalam masa jamuan tu, dia ni antara AJK lah yang kena, yang AJK bertugas. So dia kena stay, kena kemas-kemas apa semua. Jadi yang antara orang-orang lah tu adik aku, cikgu, ada dalam 2-3 orang, lepas tu polis tu, lepas tu dunia AJK lain lah, kawan-kawan adik aku kan. Diorang kemas meja. Diorang buat jamuan tu dekat kantin tau. Okay, kantin. Dia punya, orang kata daripada kantin tempat diorang makan meja tu,
boleh nampak asrama perempuan. Direct nampak. Okey, faham. Okay. Okay, masa tengah kemas-kemas ni tiba-tiba polis tu dia tarik cikgu dia tau, macam nak cakap something. Tapi cara dia tu dia macam nak merahsiakan sesuatu daripada student-student ni. Macam yang cikgu-cikgu dia nak cakap kan. Tapi biasa lah budak-budak tengah buat kerja nampak macam tu. Dia macam ni diorang pergi dekat-dekat kan. Kita pergi dekat-dekat. Adik aku terdengar lah polis tu bagi tahu cikgu tu. Oh, polis tu. Okey. Polis tu. Polis tu boleh pula tanya cikgu tu. Dia kata dekat asrama perempuan tu dia punya warden tu ada anak kecil dia kata ada baby. Okey. Lepas tu cikgu tu kata tak ada asrama, dia kata warden asrama tu memang orang berkahwin tapi tak ada anak lagi. Lepas tu polis tu macam dia kata dia kata dia ingatkan ada student kat asrama perempuan tu yang jadi babysitter, jaga baby warden. Lepas tu cikgu tu macam apa dia macam lepas tu budak-budak yang termasuk adik aku dengar cerita macam semua merapat lah dengan polis tu kan. Polis pun terpaksa lah. Dia kata sorry lah saya terpaksa cerita. Polis tu cerita masa dia orang sampai lepas asar tu dia dah masa ni kan aku cakap dia lepas SPM. Jadi ramai yang dah balik. Macam adik aku ni tak balik lagi. Sebab dia orang ada ya macam persatuan semua. Jadi mana yang dah tak ada kena-mengena, dah settle exam, balik lah kan. So asrama banyak kosong. So polis tu cerita masa dia sampai lepas maghrib ni, lepas asar ni. Kau bayangkan lepas asar waktu petang masa terang benderang lagi. Polis tu nampak dekat atas dekat asrama perempuan ada student perempuan pakai uniform tudung semua. Tengah dukung baby dekat beranda. Tengok dia direct dekat kantin tu. Budak perempuan tu tengah dukung baby macam tengah duduk kan macam tengah kau dukung baby waktu goyang-goyang. Polis tu nampak budak perempuan sekolah dalam uniform sekolah tu. Kalau siapa yang pernah dengar cerita yang lepas pasal sekolah ni yang aku call kan. Mesti pernah dengar cerita yang cakap budak perempuan, student perempuan bawa anak, dukung anak keliling. Aku kata polis tu mungkin nampak entiti yang sama yang orang nampak selalu. Budak perempuan tu pakai tudung semua, tengah dodoi anak berdiri dekat beranda. Mula-mula polis nampak macam dia terfikir itulah fikiran dia. Budak student ni mungkin main dengan baby anak warden kan, tengah baby sit apa. So dia nampak dia abaikan lah. Lepas tu majlis apa semua dah nak masuk maghrib, tengok atas ada lagi di tempat yang sama. Dia berdiri tegak. Budak perempuan tu? Budak perempuan tu berdiri tegak di tempat yang sama. Dia tengok budak perempuan tu tak tengok tempat lain, dia tengok polis tu kat Lepas tu masa tu polis tu dia dah syak something. Tapi benda yang mungkin yang bukan normal lah, paranormal lah kan. Tapi dia still macam bukan sebab ni siang. Kau bayangkan siang. So dia kata ini student main dengan anak warden ni. So dia abaikan juga. So masa bila majlis tu berhenti kejap, pergi surau solat maghrib semua. Dia orang patah balik. Polis tu tengok ada lagi dia yang bila ada aku dengar cerita polis tu cerita lah. Lepas tu bila polis tu start dah ni dia yang seram sebab dia kata seolah-olah budak perempuan tu langsung tak posisi sama, tempat yang sama, cara dia tengok tu sama, dan cara dia dodai anak goyang-goyang tu pun sama. Ni apa? Bila polis tu tanya cikgu tu yang ada ke yang warden yang ada baby, dia tanya macam tu sebab dia nak sedapkan hati, dia nak yakinkan yang benda tu bukan paranormal. Tapi bila cikgu cakap tak ada, memang sah lah. Bila aku fikir balik, betul lah daripada asar sampai lepas maghrib tercegat kat tempat yang sama. Kan? Mana ada macam tu? Itu lah. Dia polis tu tengok sepanjang majlis makan, dia tengok ada lagi.
Sampai dah habis tu, dah lepas isyak tu, masa tu lah dia tengok dah tak ada. Bila tengok dah tak ada, lepas tu kau bayangkan kan aku cakap asrama perempuan ni dah banyak kosong, budak dah balik kan. Yeah. Gelap tau, gelap. Cuma kat level bawah tu yang ada terang 2-3 bilik. So tak ramai orang. So dia tanya cikgu apa semua. Ya, adik aku dengar macam, uish, wah lama. Diorang dah cuak lah. Nah, adik aku semua ni. Lepas tu kadek polis tu pun ada yang budak student perempuan juga. Jadi lagi lah diorang macam, alamak apa yang polis nampak kan. Lepas tu malam tu bila dah semua balik kat asrama, histeria lagi cap. Tak habis-habis histeria tempat ni. Yang histeria tu pula kawan adik aku yang sama kadek polis tadi. Habis lah. So dia histeria apa semua macam biasa lah, kena panggil apa, settle. Benda dah biasa lah. So orang kata cikgu dia pun dah biasa. Kalau histeria okay kita call, dah tahu siapa nak call, dah tahu apa nak buat. Dah ada SOP lah. Panggil dah ada dia punya apa, prosedur dia kan. Panggil dah settle, dah berubat, dah okay. Tanya student tu kenapa, apa yang berlaku apa semua. Tu dia tu cakap masa dia dah cuak, aku tahu sebab dia dah dengar cerita polis tadi. So dia balik asrama, mandi apa semua, betul ready nak tidur. Lepas tu ya ada student dah tak ramai, asrama luas, bilik tu apa, dom tu luas. So dia rapatkan katil nak tidur lah, dah cuak-cuak semua. So masa nak tidur tu macam dah tak ada gangguan. Dia orang pun macam okey lah. Lepas tu seorang yang histeria ni ajak kawan dia pergi toilet last lah sebelum tidur kan. Dia pergi, budak tu yang kena histeria ni dia cerita masa dia masuk toilet tu. Kau bayangkan toilet asrama kan, kalau kau masuk mesti ada satu bahagian sinki banyak, betul. satu bahagian kubikel jamban banyak, lepas tu kubikel tempat mandi banyak kan. Yes, betul. So, dia kata asrama, tanda asrama dia kalau dia masuk pintu je, boleh kiri terus nampak sinki dengan cermin panjang. Okay. Budak yang histeria ni, dia masuk, dia tengok, dia nampak ada student perempuan full uniform, baju Melayu lah, baju kurung kan. Dia nampak, lepas tu dia macam dia budak dia nampak tu tak menakutkan tau, macam tak ada muka mata merah, terbeli apa, muka budak perempuan biasa. Tapi dia kata budak perempuan tu muka dia sugul lah, muka sedih, macam orang kata apa panggil, muram muka je tu. Lepas tu budak yang masuk, dia dua orang tau, budak-budak yang kena histeria ni, dia yang nampak. Yang seorang lagi tak nampak, lepas tu dia okey. So dia orang masuk tandas, jadi perempuan yang nampak ni dia macam langkah dia terhenti, dia tengok kat cermin. Dia tengok lepas tu yang kawan dia tanya, kenapa kau ni? Lepas dia tunjuk lah, siapa tu? Lepas tu kawan dia tu dah tak ada. Lepas tu yang perempuan yang nampak ni tiba-tiba dia toleh, dia nampak kat cermin mula-mula kan. So dia toleh juga. Dia toleh, dia nampak lagi tapi kawan tak nampak. Tapi kali ni dia nampak lain lah. Budak perempuan yang sama tapi dukung baby. Budak yang tadi polis tu nampak. Dia tengah dukung baby. Okay, tandas tu dia tengah dukung baby. Dekat antara tengah-tengah kubikel jamban dengan kubikel apa mandi tu kan. Sama tau pergerakan dia. Dia tengah dukung baby, lepas tu goyang-goyangkan badan macam nak bagi tidur baby tu. Tengah duduk dengan baby. Kali ni budak yang histeria tu macam bila dah okey dia cerita, bukan setakat nampak je, dia dengar baby tu wek. Tu yang perempuan tu macam dia okey tidurlah sayang, macam tu. Dia terus, budak perempuan histeria ni, dia kata apa tau, dia kata dia nampak tu, dia rasa macam, kau tahu tak orang nak, kau pernah pitam tak? Aku pernah pitam tau. Kau rasa dunia kau malap, macam malap, lepas tu lutut kau lembek. Betul. Macam tu lah rasa dia. Budak perempuan tu jatuh, lepas tu kawan dia, kenapa ni? Bila dia macam sedar, perempuan tu sedar terus, ada histeria. Masa tu adik aku ada lah, adik aku macam malam tu terkejut lah tu. Histeria tu apa ni lah. Tu cerita yang kedua. Gila lah.
Budak perempuan ni kira si kesinambungan cerita daripada yang lepas tu lah, yang aku bagi tajuk Lepas pelajar gentayangan tu kan. Aku rasa attitude yang sama lah. Walaupun adik aku cerita dulu dia orang kata cikgu-cikgu lama masa kejadian tu tengah kuat berlaku. Dia orang dah panggil lah, mungkin dah halau ke apa, tapi ada lagi. Aku rasa benda yang sama lah ni. Benda yang sama masa dia orang datang tu, dia orang kata halau. Aku rasa benda tak dia bukan lari keluar, dia tinggalkan sekolah tu tau. Aku rasa dia just relax je. Tak apa lah, ni ustaz-ustaz semua dah marah, aku relax dulu lah, jangan kacau dulu lah. Aku rasa macam tu tau. Betul. Dia dah tunggu beberapa tahun, berapa belas tahun, benda dah reda sikit. Okay, kita main balik. Aku rasa macam itulah. Kan dia tengok benda dah sejuk, relax, lama pula tak dengar sekolah ni jerit-jerit kan. Kita buat cerita baru pula. Aduh. So cerita yang kedua lah, masa adik aku ada dia. Kisah ketiga ni, ini adik aku cerita ni, senior dia cerita juga, berlaku pada awal 90-an. Kes ni besar tau berlaku ni. Adik aku cerita sampai melibatkan kes polis. Oh ya ke? Melibatkan kes polis, dan ada memang cerita tu betul lah. Dia kata ada, kalau tak tahu lah, sebab masa tu awal 90-an, mana ada internet nak cari susah. Tapi masuk paper apa semua, dan melibatkan kes polis, dan melibatkan orang kampung yang kat luar sekolah tu. Kes pula ni. Okey, cerita dia macam ni Okey, dulu dia ada kat sekolah tu buat camping badan-badan beruniform. Okey. Semua buat camping perdana lah orang panggil kan. Camping perdana dalam sekolah, camping kat Padang. Lepas tu camping tu biasa standard lah, 3 hari 2 malam. Lepas tu malam last tu kata kan main burung hantu. Main burung hantu, faham? Burung hantu tu kan memang standard lah. Kalau kau camping kat mana, masuk camping kat universiti ke sekolah, mesti akan main benda. Pesi daripada kecil sampai ke besar main benda tu. Student yang join camping ni semua beratur satu barisan keliling sekolah. So pesi dengan cikgu, tarik seorang-seorang. Lepas tu sorok kat sekolah apa semua. Okey. Lepas tu biasa ada sorok dekat padang, sorok dekat toilet apa semua. Ada satu masa dia orang buat ni, cikgu akan nak uji student. Orang kata apa, uji nyali lah. Cikgu student ni tahu yang kacau dia orang tu cikgu tau. Cikgu pakai kain putih lah, jalan-jalan kat koridor sambil buat kau bayangkan kan. Lepas tu cikgu main bunga api, campak meletup. Lepas tu ada cikgu yang duduk dekat atas asrama. Lepas tu dia mengilai. Seram tu memang seram. Student semua, tapi student tahu lah cikgu ni buat, tapi seram lah kan. Cikgu nak saja nak usik kau kan. Atau ada cikgu main api, kau tahu main spray reset, macam main lighter, main api cepat gelap kan. So kalau kau duduk dari jauh-jauh, kau nampak macam berbola api lah kan. So macam-macam lah, ada apa semua, ada ni. Okey, lepas tu bila dah, tapi yang peliknya, masa diorang buat tu langsung tak ada gangguan. Dia belum masuk lagi. Okey, cikgu dah buat apa semua, jadi tak ada lah. Je student pun walaupun duduk seorang-seorang cuak apa semua, orang kata tak ada gangguan kan. Okey, masa dah tamat, diorang kena fesi semua kena kutip balik student. Fesi dengan cikgu, kutip balik student. Lepas tu student ni beratur lah panjang macam biasa kan. Diorang pun keliling sekolah lagi. Sambil keliling tu kutip lah seorang-seorang. Diorang kutip masuk barisan. Okay, last sekali baru balik ke kemah. Okay, jadikan cerita ni, ada satu grup yang berbaris ni. Cikgu bawa dengan Fesi bawa pusing. Diorang lalu kat satu taman bunga lah kan. Taman bunga kat depan. Sama bunga tu berhampiran dengan pagar depan sekolah. Lalu lepas tu ada student perempuan dia perasan dekat ada satu pokok-pokok, apa panggil, pokok renek, pokok pendek tu, dekat bawah dia, dekat tanah, dekat dengan akar dia. Dia perasan ada kubur kecil.
Kubur. Ada kubur kecil, kubur budak. Okey. Ada 2 batu nisan. Dan kubur tu fresh macam. Nampak tanah tu merah lagi. Ya. Lepas tu budak perempuan ni terkejut tau. Dia macam dia quest member dia. Member dia tengok. Ramai-ramai lah tengok. Ada 3-4 orang perempuan tengok. Macam cuak lah. Tapi diorang tak ada histeria, tak ada apa. Diorang tak ada samput. Macam terkejut. Lepas tu tiba-tiba diorang macam apa? Diorang kata apa tau? Betul-betul committed cikgu ni nak takutkan kita sampai buat kubur buat kubur. Faham tak? Diorang ingat tu cikgu yang buat tau, nak untuk takutkan diorang. Okay. So dia macam dah cikgu buat kubur. Macam rasa seram tu tak ada. Diorang stay ejek-ejek macam biarlah macam lah cikgu buat kubur apa semua tu. Dia balik ke diorang tak tidur kat kemah, lupa. Diorang tidur dalam kelas. Okay. Dia pun balik ke tempat diorang tidur apa semua kan. Masa diorang balik tu kecoh lah. Diorang macam bisik-bisik kan. Macam cikgu buat kubur lah. Nak takutkan kita apa semua. Lepas tu diorang budak lelaki tu kubur mana kubur. Lepas tu diorang cerita lah dekat taman bunga apa semua. Tapi diorang tak pergi patah balik lah. Sebab diorang dibawa oleh cikgu dengan Pesi kan, balik ke tempat tidur. Student yang duduk berbisik-bisik nampak kubur ni, diorang tak bising lah. Jadi facing lah cikgu, tak dengar, tak tahu. Okay. Okay, biasa. Sampai tu semalam macam biasa cap. Histeria tu dah macam kata apa, dia punya makanan ruji doang lah. Dah muak dah kan. Histeria. Yang histeria tu ramai. Budak perempuan dalam 3-4 orang. Okay. Macam biasa datang cikgu, ustaz berubat lah apa semua. Okay. Dia histeria lah. Dia bukan rasuk. Kalau rasuk dia kau nak kena halau benda tu keluar apa semua kan. Ni histeria. Dia histeria macam orang hilang akal kau tahu kan. Jerit-jerit macam kacau. Dia macam dia bukan kena rasuk tau. Okay. So dah tenang apa semua, barulah dia orang cerita, buka cerita. Masa dekat dia orang dalam kelas tu, dia nak dah tidur ni, masing-masing dah baring. Dia orang tidur atas lantai, orang kata tilam tidur atas lantai, dah baring apa semua. Ada seorang yang bukan seorang, 2-3-4 orang ni yang nampak kubur tu. Yang lain-lain tu tak nampak, tapi dia orang dengar cerita lah, budak-budak ni berbisik kan, cerita nampak kubur. Jadi dia orang tak nampak. Yang original 3-4 orang yang nampak dengan mata sendiri kubur tu, dia orang tu lah yang kena rasuk. So bila dia dah okey, dah ada berubat, dah okey, dah kebah baik, apa kata? Dah ni. Cerita masa dia dah nak tidur, dia dah baring tu. Pintu kelas tu terbuka. Lepas tu masuk budak kecil. Ada budak kecil masuk. Lepas tu diorang ni terkedu tau. Okay, yang peliknya, 4 orang yang nampak kubur, 3-4 orang nampak kubur ni, diorang tu lah yang tak boleh tidur, yang tak tidur lagi. Yang lain semua dah nyenyak. Masuk budak kecil tak ada rupa buruk, nampak macam pucat, nampak macam toyol apa. Budak kecil biasa. Pakai budak kecil yang kaki ayam masuk. Diorang terkedu macam mana datang budak ni kan. Budak tu cakap, Kak, tolong saya kak. Mak saya tinggal kat sini. Budak tu cakap, Kak, mak saya tinggalkan saya kat sini. Lepas tu dia hilang. Tiba-tiba dia hilang. Macam dia cakap tu macam dia macam hilang. Orang kata apa? Aku tak tahu lah, adik aku cerita dia. Tapi adik aku cerita dia benda tu hilang. Bila dia hilang tu lah, baru 4 orang tu orang kata, yelah, kau Tadi kau terkedu, sekarang kau dah sedar yang benda tu bukan orang. Terus histeria. Okay, dah histeria dah okey. Budak dia orang cerita yang budak kecil tu cakap, Kak, mak saya tinggalkan saya kat sini apa semua. Jadi ustaz pun tanya lagi, kenapa korang dia tanya sampai budak dia orang tadi, dia orang teringat, tadi masa yang main bola hantu jalan balik tu kan. Kita dah nampak kubur dekat taman bunga, dekat apa pagar apa semua kan. Dekat dengan pintu pagar depan.
Jadi kita orang ingat cikgu yang buat kubur tu yang nak takutkan kita kan. Tu cikgu-cikgu cakap, mana ada tak adanya sampai macam tu sekali. Kita orang tak buat kubur, tak ada buat kan. Diorang cerita lah kubur tu, tanah tu fresh merah dengan batu nisan. Dia ustaz pun mai. So ada orang tunjuk tempat tu. Okay. Pergi lah mai. Pergi tu dia orang tunjuk. Alangkah terkejut kau terkejut jap. Tu lah apa yang dia orang jumpa. Bukan kubur. Apa tu? Janin bayi yang dah busuk. Dekat bawah pokok tu. Bawah pokok tu. Janin baby. Rupanya ada orang dah buang. Dah janin tu tak cukup sifat. Okay. Maksudnya janin tu bukan dilahirkan, dia gugur. Oh. Okay, dia gugur dan tuan punya badan tu tinggalkan mayat tu. Orang kata apa, mayat lah kan. Janin tu. Janin Dekat situ. Aduh. Dan benda dan dah dalam 2-3 hari tau cap. Dah busuk. Dah berulat. Astaghfirullahalazim. Panggil polis siapa semua datang. Lepas tu polis tu jadi dah polis tu dah bincang dengan ustaz yang cikgu semua. Rupa-rupanya tu dekat luar tu ada kes. Orang kampung tu lah, orang kampung. Masalah sosial lah, kau tahu kalau kamu kampung masalah sosial dia pun kadang bukan main lagi. Hebat dia kan. Ada satu remaja perempuan lah. Remaja tu orang masa tu zaman awal 90-an. Budak perempuan tu dia sekolah dekat sekolah lain lah, bukan sekolah tu. Baru form 4 16. Dia mengandung dengan boyfriend dia. Orang kampung tu juga. Okay. Nak jadikan cerita, boyfriend dia tu pula orang dewasa tau, atas 18. Okay. Budak perempuan tu 16. Memang teruk lah lelaki tu kena. Memang teruk lah dia kena. Budak perempuan tu mengandung. Dia lari dari rumah. Okay. Dia lari dari rumah. Jadi parents dia report lah polis apa semua. Jadi masa apa semua dah ceritalah budak perempuan tu dari rumah. Parents dia tahu dia mengandung. Dia mengandung anak lawan nikah. Parents dia tahu. Tapi parents dia orang kampung, takkan kau nak bunuh anak kau pula macam ni. Terpaksa tanggung malu lah kesianan. Tapi budak perempuan tu lari dari rumah. Lari. Lepas tu kan kalau kau mengandung, kalau kau selalu tension kan, selalu apa panggil ni, stress, boleh gugur tau. Betul. Jadi budak perempuan ni lah, budak perempuan yang mengandung nak nikah lari dari rumah takut gugur. Dan budak perempuan ni pula dia aku tak tahu macam mana dia punya cara pemikiran dia ni. Baik, bila dah gugur, dia boleh pula terfikir untuk nak campakkan mayat tu dalam kawasan sekolah. Sebab dengan cara tu dia boleh, orang akan anggap budak sekolah asrama ni yang buang bayi. So dia faham tak? Faham. Sampai so ke dia situ macam, pemikiran dia maksudnya bukan dia lah. Jadi lepas tu kena tangkap lah. Macam sebelum budak student tadi jumpa mayat dia, budak perempuan kampung tadi yang lari dari rumah dengan boyfriend dia tu, berjaya dia ke sana, dah tangkap polis. Jadi yang boyfriend tu memang kena masuk dalam lah. Kau kira merogol lah buat budak bawah umur kan. Walaupun kau suka sama suka tapi cakap kau pedofile apa lah. Kena lelaki tu kena. Jadi kecoh lah, polis datang apa semua, ambil mayat tu apa semua. So itulah dia kita macam mana mayat tu. Aku tak tahu lah macam mana kan tak tolong kat student tu. Seram kan aku dengar balik. Tapi kira benda tu macam yelah sedih dan seram lah kan. Kira benda tu macam minta tolong lah tak tolong lah. Tapi yang bagi aku seram tu, bila diorang lalu, diorang tak nampak mayat tu yang janin ni, diorang nampak kubur. Itu yang kan? macam itu yang macam mind blowing tu. Remang-remang aku macam kita ni. Adik kata memang kecoh lah kes tu. Memang masa adik aku masuk form 3, lepas tu biasa lah minggu first, minggu suai kenalan, kena ragging apa semua. Masa masuk kat Dewan tu, awal-awal lagi
Hari kedua, hari ketiga adik aku masuk dalam masa minggu sesuai kenal. Super sini dah marah, dah marah, dia dah cerita benda ni. Cerita pasal kes polis ni. Cikgu ustaz pun semua cakap. Dah masa minggu sesuai kenal lah. Dah beritahu budak-budak student baru macam adik aku ni cerita kes ni tadi kan. Dia orang bagi amaran lah, jangan nak bercinta sampai di luar batas. Di luar batas Itu ada cerita yang ketiga ni. Okay, kisah yang keempat. Okay, cerita ni macam biasa ada aku dapat dengar cerita ni pada sini. Cerita pasal warden bujang. Warden bujang jaga asrama lelaki. Alright. Okay, warden bujang ni dia kalau dia warden dan juga merangkap kepada salah seorang ustaz yang ajar pendidikan Islam lah sekolah tu. Biasalah ustaz bukannya takut benda ni, dia lagi daring ada lah. Okay. Yang cerita dia ni yang sedang sebab ustaz ni warden ni berlaku masa cuti semester kan, cuti SEM. Jadi asrama kosong dia duduk seorang. Baik kan, bangunan asrama yang besar alam tu dia seorang je duduk. Tak ada student lain, tak ada staff lain. Tapi siang hari dia pergi kerja lah kat sekolah. Cikgu cuti pun cikgu datang lagi juga kan buat kerja. Tapi malam dia tidur seorang kat asrama tu. Dia banyak malam berlaku. Malam yang kata malam first lah. Malam first ustaz ni duduk kat rumah lepas isyak dah lepas solat semua. Duduk tengok TV, relax kan sebelum masuk tidur dah pukul 8, 9, 10. Dia dikejutkan dengan bunyi berlari tapak kaki kuat tau, gedung kat atas bumbung atas. Dia punya rumah warden ni bawah sekali. Jadi atas tu lah bunyi gedung lari. Lepas tu dia macam dia senyap. Lepas tu bunyi banyak. Bunyi tu seolah macam dalam 7-8 orang berlari kat atas. Kiri kanan. Dia terus berlari lah. Ustaz ni keluar pintu berlari naik atas. Masa dia berlari naik atas tangga tu bunyi lagi tau. Macam kau bayangkan asrama student ni duk main kejar-kejar. Kadang-kadang jadi ustaz ni berlari naik tangga. Masa dia dah dekat nak naik tangga dan nak naik kat level tu, dia dengar suara budak-budak, bukan budak kecil lah, suara budak remaja macam gelak-gelak. Macam macam tu lah. Macam kau main dengan kawan-kawan lari-lari, lepas tu kau bukan gelak kau gelak lepas tu macam gelak macam tu. Dia dengar macam tu. Sialah. Dia dah sampai level tu. Terus sunyi sepi, tak dengar bunyi apa dan gelap. Dia macam saja nak ngacau Ustaz aku cakap dia ni ustaz dia mana takut benda-benda ni. Betul. Cakap ustaz tu dah naik atas senyap Ustaz tu dia punya daring tak daring. Dia pergi check satu-satu bilik asrama Adom lah. Dia check satu-satu, buka lampu tutup, bukan check tak ada orang. Lepas tu masa dia dah habis ronda, dia dah pasti okey benda ni dah tak kacau. Dia nak turun je, dia dengar suara bisikan dalam dom ni. Bisik tu banyak tau, macam kau bayangkan dalam dom penuh orang, tu dia bisik macam Ustaz tu terus macam, kau tahu dia macam kau bayangkan Ustaz tu dengar, dia terus berlari tau, dia sentap buka pintu, senyap balik. Macam Ustaz tu dah sampai tangga, dia dengar bisik, dia terus berlari patah balik, dia terus orang kata apa, dia terjah buka dom kosong. Lepas tu Ustaz tu banyak kena kacau lagi lah ni, biar dia kena main-main lah kan. Tak apa dah, dia abaikan, tak apa. Okay, dia pun turun buat tak tahu. Lepas tu malam tu ada lagi lah bunyi berlari semua. Jadi dia abaikan, dia malas dah malas ambil pot.
malam tak tahu, aku tak tahu lah cerita adik aku ni. Malam tu, malam kejadian banyak malam ni dia selang-selang atau dia setiap malam berturut-turut, aku tak pasti. Okay. Tapi next kejadian dia macam biasa lah, waktu yang sama. Dia bukan lewat lepas pukul 12, 1, 2 tak. Okay. Dia awal-awal dah, lepas Isyap pukul 9, 10 macam tu. Okay. Awal lagi tu. Tapi awal. Tapi disebabkan, kau bayangkan lah, sekolah tu asrama perempuan mesti ada warden dia lah, dengan keluarga dia jauh kan. Asrama ni sama lelaki dia jaga. Lepas tu guard pondok guard dekat pagar jauh. Jadi orang-orang yang masih ada dalam sekolah tu malam-malam tu berada berjauhan antara satu sama lain. Kau tahu kan, boleh bayangkan kan? Boleh. Okay. Jadi ustaz ni dia seorang-seorang duduk buat kerja, dia duduk duduk apa tengah tanda kertas ke apa ke, ada tengah menulis kan dekat meja dia, dekat rumah warden ni. Bunyi lagi cap. Bunyi lagi. Gudegang. Lepas tu dengar. Kali ni dia tengok shilling kan. Macam dia tengah orang kata tengah buat memikirkan nak buat keputusan. Nak naik atas check ke nak abaikan. Nak check ke, kalau check benda-benda tu mesti lari kan. Dia pun macam abaikan lah, biarlah. Lantak korang nak buat bising, nak boleh lari. Bunyi lah gudung-gudung sampai satu tahap tu. Dah orang kata mungkin dah dekat pukul 11, 12 apa. Bunyi yang gedegang tu bunyi lagi. Tiba-tiba dia terdengar bunyi muzik. Bunyi muzik? Bunyi muzik, bunyi lagu pop lah, bukan lagu muzik yang pelik-pelik, muzik tradisional apa tak, bunyi muzik pop, muzik modern, macam buka radio. Lagu lepas perempuan baca betul dia terus ustaz tu macam apa hal ni, mana datang muzik. Bunyi, kau bayang bunyi berlari, bunyi muzik, lepas tu datang bunyi suara orang gelak ramai-ramai. Orang gelak, orang borak. Macam kau bayangkan dekat atas rumah dia tu ada majlis. Macam ada majlis gitu. Majlis keramaian. Muzik tu dia gelak-gelak macam orang macam kau bayangkan ada jamuan makan-makan, kau dengar macam gelak-gelak apa semua, borak-borak. Ustaz ni dia tak berlari. Dia tak lari macam tadi. Dia menyusup pelan-pelan. Sebab dia nak sergah apa benda yang ramai-ramai ni. Dia menyusup pelan-pelan, dia naik tangga slow. Masa naik tangga ni cap, memang makin jelas bunyi-bunyi dengan muziknya, dengan orang gelak-gelak, orang borak-borak, berlari. Memang kecoh atas ni. Kata memang dah macam ada pesta. So ustaz ni naik menyelinap slow dia naik tangga. Dia jenguk dekat apa? Dekat koridor kan. Setiap bilik dekat koridor tu lampu semua terpasang. Lampu terpasang. Dia capai tembok pintu, dia buka itu ketak switch lampu, dia dengar dengan jelas dekat telinga dia. Switch lampu, switch kipas semua ketak tutup. Lepas tu kipas tadi dia buka laju kan. Kipas tu slow lah, maknanya dah tutup. Maknanya memang tadi kipas tu terbuka laju. Jadi dia dah tutup, nampak slow. Cap yang paling seram kau tahu dia. Bunyi tapak kaki berlari menjauhkan diri daripada dia. Macam kau bayangkan kau budak-budak dalam bilik buat bising. Kau buka pintu, macam diorang lari ikut pintu sebelah sana. Okay, faham. Lampu tutup ketak-ketak, macam bunyi gelik-gelik tu. Yang terabur lari. Lepas tu yang bukan kelakar, maksudnya yang buat lagi seram, diorang tu gelak-gelak. Lepas tu mesti ada bunyi itu. Macam tu. Bunyi ketawa nakal Ketawa nakal tu ramai cap. Bukan seorang dua, ramai. Ada suara lelaki, ada suara perempuan, ada suara budak-budak. Ni sekampung ni kat situ ni. Lepas tu dia dengar bunyi orang macam suruh orang diam, macam tu shush. Macam kau suruh orang diam kan. Bapak Lepas tu ustaz tu dia macam dia geram macam terlepas lagi apa benda. Jadi dia pusing ada pusing. Masa dia pusing tu, itulah aku cakap dia dengar bunyi orang bisik-bisik. Lepas tu macam lepas tu bunyi macam
seolah-olah macam masa ustaz tu lalu, diorang ada kat situ sembunyi dalam gelap. Lepas tu bila ustaz tu sampai lalu, diorang macam diam. Macam diorang tengah sembunyi, diorang seronok menyembunyikan sembunyi daripada ustaz tadi. Ustaz gelak-gelak macam kau bayangkan tak? Boleh bro. Aku kat sini dah mengemang-gemang dah ni. Okay, yang ni malam last. Bercerita aku lusanya kelas start. So besoknya budak-budak semua balik kat asrama. Okay, malam last lah. Okay, ustaz ni dia dekat dalam toilet tengah basuh baju. Okay, kan selalu kalau toilet asrama tempat basuh baju dengan ambil air sembahyang tu kat belakang kan. Belakang sekali. So dia basuh baju kat belakang tu kan, basuh-basuh tahu tiba-tiba cap hidung dia ni masuk bau asap rokok. Pula Ustaz tu macam bau rokok ni kan. Lepas tu bau rokok tu kau tahu kan, aku dengan kau kan perokok, kita tahu lah bau asap rokok dalam toilet macam mana, kau tahu kan. Tahu. Okay, kau bayangkan kita duduk kat luar, lepas tu kat dalam cubicle zaman tu ada orang isap rokok. Kau boleh tahu tak bau datang bau tu macam mana kan. Ni ustaz tu tengok ni bau, lepas tu makin lama makin kuat, makin lama makin lah bau tembakau tu makin kuat. Jadi ustaz ni terus terfikir ada student dah balik asrama, lepas tu dia ingat tak ada orang, dia boleh isap rokok dalam tandas. Itu pendapat ustaz tu lah. So ustaz pergi check, pergi pusing tengok mana bau rokok. Lepas tu dia nampak macam cubicle tu ada asap naik kat ceiling. Okay, jadi ustaz pun memang sah student ni. Bam, dia tendang pintu. Tendang, kosong. Tak ada orang. Tapi asap tu ada. Dan asap tu daripada asap bau rokok tadi bertukar jadi bau kemenyan. Gila. Dan asap dia penuh. Asap tu penuh cap dalam cubicle tu. Sampai dia punya asap penuh tu sampai dia kena kibas pakai tangan. Mata sepet, mata berair sepet sebab asap masuk mata. Yalah. Pekat lah, orang kata tengik lah bau kemenyan kan. Dia cakap macam astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, apa pula gangguan apa pula ni kan. Dia kipas tangan apa semua, tapi macam asap tu tak hilang. Satu bilik air tu bau kemenyan dengan asap. Asap tu terawang-awangan naik ke ceiling apa semua. Kau bayangkan kan, boleh bayangkan kan asap slow je kan. Berkepul-kepul lah kat dalam tu. Berkepul-kepul. Lepas tu ustaz tu tak boleh jadi dia. Macam makin ni dia keluar, dia tinggal lah baju dia tengah basuh tu kan. Dia keluar dia keluar dia azan. Dia tak duduk dalam bilik air lama ni, asap banyak dia kan. Dia keluar dia azan. Lepas tu bau rokok pula, bau kemenyan dari dalam bilik air ni dia dah kurang terus tak ada. Masuk clear jap. Memang macam tak ada bau, tak ada asap, memang clear macam tadi tengah basuh kan. Itu tak ada apa Macam tak ada apa. Lepas tu ustaz dia macam Allahu Akbar, macam mana ni kan. Lepas tu dia sambung balik basuh baju. Apa semua dah settle. Dia balik ke bilik apa semua. Lepas tu kali ni gangguan tu dia bukan ke atas, level atas macam tadi tau. Dia still main dekat bilik air tadi. Lepas tu masa malam tu lah, ustaz tu dah okey kot, dah tak ada kan ni. Macam duduk buat kerja sendiri dalam rumah dia. Lepas tu yelah, asrama kalau aku duduk seorang-seorang bangun asrama malam-malam gelap macam tu, apa bunyi pun kau boleh dengar dengan jelas. Betul. So ustaz dia dengar orang berjalan masuk bilik air tadi, bilik air kat luar lah, bilik air kat koridor ni. Bunyi selipar Jepun. Klepek. Masuk bilik air, bunyi pipe buka, orang mandi, lepas tu pump. Lepas tu ustaz ni pun dia macam student balik ke benda lain. Student balik ni dia dah malas nak check. Kalau dia pergi check kacau. Tapi tak apalah, dia kata kalau dia tak pergi check kan tak buat kerja pula, dia kan warden kan.
Dia pergi check sebab dia kena pastikan juga kalau betul student dia kena check. Pastikan student dah sampai selamat apa semua kan. Pergi belum masuk lagi bunyi ni cap. Bunyi air kat dalam Tapi gelap, lampu tutup. Ustaz dia macam astagfirullahaladzim, tak apalah. Dia buka lampu, masuk, dia pergi lah tutup pipe. Masa dia tutup pipe tu, jamban yang apa kubikel mandi tu, dia kubikel mandi. Lepas tu lorong tengah-tengah tu kan. Lepas tu kubikel jamban. Okay. Masa ustaz tu tengah tutup pipe mandi tu, jamban pula duk pump. Bergila-gila jap. Satu kubikel ke satu kubikel. Kalau ada 4 lah bergila-gila. Yes. Lepas tu masa tu dah ustaz dia dah kata apa? Dia dah bukan putus harapan, aku nak cakap apa ni. Dia dah malas nak layan. Kau tahu dia macam lantak lah aku kan. Dia keluar, dia azan untuk kali terakhir, baca doa apa semua. Malam tu dia tak jadi buat kerja. Ambil air semayang. Yang aku cakap ni, tempat dia basuh baju tu, toilet student atau toilet kat luar kan. Dalam rumah tu ada toilet, tapi dia tak basuh baju dalam rumah. Okay. Jadi dia ambil semayang dalam rumah, semayang hajat, semayang apa semua. Sampai pukul 2-3 pagi lah nak bersihkan, nak kata ni besok student dah balik. Faham. So dia semayang apa semua, mengaji. Sampai dekat subuh benda tu dah tak ada gangguan. Okey, itu selamat. So bila besoknya sudah dah masuk balik apa semua, tak gangguan tu tak ada, tak berhenti lah. Ada, orang kata ada gangguan-gangguan macam aku cerita dia, ada ya cerita ni. Tapi tidak seteruk yang dia kena tadi masa dia seorang-seorang. Itulah. Masa dia seorang-seorang tu gila lah. Tu cerita. Tu lah antara kira cukup habis cerita 4 cerita. Alright. Bro. Cerita keempat. Thank you lah sebab sudi berkongsikan kisah-kisah yang aku rasa cukup menarik lah nak dikongsikan malam ni. Alright bro. Kita siaran hampir sejam hampir sejam ni. Jadi bro, sebelum kita menunda ataupun menunda kita punya sesi pada malam ni, ada tak apa-apa ucapan nak dibagi pada para pendengar? Okay, ucapan macam nasihat satu lah, okay, dua. Yang pertama, itulah alang-alang tu minta tolong pendengar-pendengar semua support sekali channel Seram Kelam kan, datang melawat, subscribe, komen. Okay, yang kedua macam Acap cakap tadi lah. Budak-budak bercinta zaman remaja ni seronok memang seronok. Sebenarnya bercinta masa zaman sekolah ni, yang kata pengalaman tu rasa macam kau dah jadi dewasa. Tapi masa tu lah gangguan, kata dunia godaan tu lain macam kan. Itulah adik-adik yang dengar cerita ni, jaga batas. Kata jaga batas, jaga aurat kan, jaga diri lah. Ingat mak bapak itu je. Ingat nasihat mak bapak. Sebelum kau buat jahat, kau ingat mak bapak itu ya. Kan. Kalau aku dah terfikir nak fly ke, nak mencuri kat kedai ke apa ke zaman sekolah. Betul. Kan? Benda pertama kalau kau tiba-tiba hati terniat nak buat kan, benda pertama kau buat, kau ingat wajah mak bapak tu ya. Tak payah nak apa mengucap apa tak payah. Kau ingat muka mak bapak kau orang terus jom nanti rasa bersalah tu akan itulah nasihat abang-abang. Alright bro. Sekali lagi terima kasih kerana sudi menemani aku pada malam ini untuk bersembang-sembang, berkongsikan kisah-kisah seram. Jadi insyaAllah kita akan dengarkan lagi kisah daripada Rizal nanti. Bila kita ada free, kita akan rungkai kisah ataupun pengalaman adik dia waktu dia mengajar dekat kawasan pedalaman Sabah dulu. Alright? Betul. Alright bro. InsyaAllah jumpa lagi nanti. InsyaAllah. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Alright. Begitulah dia pengalaman ataupun kisah yang nak dikongsikan oleh brother Rizal daripada channel Seram Kelam. Jadi kepada anda yang mungkin nak jadi macam Rizal tadi, ataupun mungkin segan nak cakap macam Rizal, boleh je hantarkan kisah-kisah kalian tu ke
ke talian WhatsApp kita di 0192523047. Anda boleh nak jadi macam Rizal, nak terus call Acap, ataupun anda boleh nak hantar kisah tu secara penulisan ataupun hantarkan voice note pada Acap. Alright? Jangan malu-malu, jangan segan. Acap tak makan orang. Jadi, Acap rasa sampai di sini sajalah pertemuan kita untuk malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain episod nanti akan datang. Jangan lupa geng, jangan tinggal solat, banyakkan berzikir, banyakkan berselawat. InsyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. #Seramta. Ramah, kau saksi abadi, cerita hidup yang penuh duri. Takkan hilang walau ku pergi, kau kekal di sini.